أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita beri kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi pada malam ini, dan kita teruskan pengajian kita untuk Khamis yang keempat. Kita baca kitab. Kitab ni kitab Melayu, tapi konten dia hadis, 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar. Ini karya dua orang tokoh di Malaysia, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, ini academician, dan sekarang ni ketua setiausaha di Jabatan Alam Sekitar. Dan seorang lagi Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof, ini pensyarah di UM, dan bidangnya bidang tafsir Al-Quran. Dan buku ni gabungan mereka berdua. Apa selalu saya sebut, kita ulang lagi sekali lah, apa yang mencetus idea untuk mereka berdua tulis buku ni adalah berikutan tahun 2018 mereka berdua dipilih ataupun dijemput oleh kerajaan Arab Saudi sebagai tetamu kehormat pergi buat haji. Dan semasa berada di Mekah tu, mereka berdua kesal melihat sikap umat Islam yang tidak menjaga kebersihan, buang sampah merata-rata. Lalu balik, mereka berdua bergabung untuk menghasilkan satu karya yang boleh memberi pendidikan tentang pentingnya menjaga kebersihan ataupun alam sekitar. Lalu akhirnya keluarlah buku ni, 40 hadis pelestarian alam sekitar. Dan hadis ni dikumpulkan, diambil topik-topik yang berkaitan dengan alam sekitar yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapat buku ni pun sebagai satu persahutan cabaran, sebab Datuk Seri Zaini Ujang, dia buka Facebook dia, dia kata siapa-siapa mana-mana ustaz ke orang agama nak kuliahkan buku ni, dia boleh bagi free. Lepas tu ringkas cerita, saya pun dapat buku ni lah. Dan kuliah malam ni bukan setakat kita nak berkongsi maklumat, ini juga satu amanah supaya maklumat daripada buku ini sampai kepada kita semua. Dan Alhamdulillah, kita dah masuk hari ni hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ni, larangan memusnahkan alam sekitar tanpa sebab ataupun tanpa alasan. Larangan memusnahkan alam sekitar tanpa alasan munasabah. Okey, dibuka bab ni, hadis dipilih hadis Sunan Abu Daud. An Abdullah bin Hubshi. Abdullah bin Hubshi berkata, dia kata Rasulullah bersabda, Nabi kata, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang menebang ataupun qata'an, yang memotong, tebanglah sidratan, pokok bidara. Apa jadi? Sawwaballahu ra'sahu, Allah akan benam kepala dia finnar, ke dalam neraka. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Okey, rupanya hadis ni, bila kita tengok huraian dia, ramai ulama yang tidak bersetuju menerima hadis ini sebagai hadis sahih. Contohnya, dia kata hadis larangan ini mendapat reaksi ramai ulama. Contohnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia senaraikan hadis ini sebagai palsu, menerusi kitab dia Kulliyat fi Al-Mawdu'at. Imam Ahmad pun dia kata hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Ada lagi beberapa ulama hadis seperti Al-Muqairi yang menyebut, dia kata tidak ada hadis sahih mengenai larangan menebang pokok bidara. Jadi soalan dia, hadis ni ada sedikit khilaf lah, dari segi status dia sahih ataupun dhaif ataupun palsu. Okey, walaupun begitu, dia kata ada ahli hadis yang boleh terima hadis ni. Sebab tu pengarang kitab ni, macam Profesor Datuk Dr. Zulkifli ni, orang mengaji, orang dalam bidang tafsir. Dan bidang tafsir ni biasanya dia berkait rapat juga dengan hadis.
Dan Datuk Dr. Zulkifli ni supervisor saya masa master dulu. Kita tahulah orangnya alim. Jadi dia tak ambil begitu saja, tapi dia ambil itu sebab ada sokongan-sokongan lain, sebab mungkin kerana makna hadis ini yang cukup cantik dan juga solid untuk menegur umat Islam. Okey, dia kata walau bagaimanapun ada ahli hadis yang boleh terima hadis ini berkaitan larangan menebang pokok bidara sebagai hadis sahih. Contoh dia kata siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab dia Sahih Al-Jami'. Sebab apa dia kata hadis ni tak sampai dhaif tetapi hasan, tapi dia ada sedikit perbezaan dari segi matan ataupun lafaz dia. Okey, hadis tu dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, Nabi kata innal ladina yaqta'una as-sidra yusabbuna fin nari ala ru'usihim sabba. Dia kata orang yang, Aisyah cerita, Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya orang yang memotong pokok bidara maka yusabbuna akan dituang finnar dalam neraka ala ru'usihim dengan air panas sabba dengan satu tuangan air panas. Okey, selain itu dia kata Albani juga mengkategorikan hadis berikut sebagai hadis hasan. Di bawah ada hadis lain pula. Nah, hadis ni Nabi bersabda, ni daripada Muawiyah ibn Haidah, daripada Nabi kata apa? Nabi kata qati'us sidra yusawwibullahu ra'sahu finnar. Nabi kata pemotong ataupun orang yang tebang potong pokok sidr ataupun pokok bidara, kepalanya akan dituangkan kepadanya cairan di dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan Al-Albani ni ulama hadis lah, walaupun dia agak kontroversi, setengah orang tidak bersetuju dengan dia, tapi tuan-tuan kalau baca karya dia ni bukan calang-calang orang jugalah. Cuma agak kontroversi sebab kata kalau kita perhati aliran Asy'ariyah ke aliran hak belah-belah sini ni tak berapa setuju dengan Al-Albani. Itu tak apalah tuan-tuan, itu polemik yang berlaku dalam kalangan para ulama. Kita hak ilmu tak seberapa ni jangan duk mengutuk, kita kata tokoh-tokoh yang dah ada jasanya kepada Islam. Sebab apa kadang-kadang kita duk sibuk kutuk ulama yang kita tak setuju, tetapi kita ni tak ada hujah dia. Saya pernah tuan-tuan balik masa tu orang duk tengah, ingat lagi cerita 2-3 tahun lepas, orang duk tengah galak duk kutuk Albani. Saya tak berani nak kutuk lah. Kita tak berani nak kutuk mana-mana ulama, tapi saya appreciate karya ulama tu kita baca. Macam contoh kalau kita buka kritik Albani ni Albania sebab dia berasal pada Albania, tapi dia ni memang mahirlah dalam bidang hadis. Kalau di Arab Saudi, Albani ni antara tokoh rujukan utama. Okey, cerita dia 2-3 tahun lepas keluar isu polemik, orang dengan anti dengan Albani kutuk dia habis-habisan. Kita tengok, kita senyap lah. Lepas tu ingat lagi saya balik kampung, singgah di pondok Sungai Durian, jumpa dengan Datuk Dr. Abdul Basit. Singgah sembang-sembang, tanya dia, Ustaz macam mana sekarang orang duk kutuk Albani? Dia kata baru ni ada sore singgah. Ustaz lah, dia kata singgah di pondok ni, cerita-cerita sembang-sembang dengan Ana, keluar isu Albani. Lepas tu dia pun kutuk Albani. Ana apa kata ke hak kutuk Albani? Kejap. Sebab apa dia mau kutuk Albani ni? Oh, sebab orang kata sikit-sikit. Lepas tu Ana apa kata ke hak ju kutuk Albani tu? Syekh, hak tak setuju dengan Albani, ulama dia ada hujah. Katakanlah si fulan, dia tak setuju dengan cara Albani mensahihkan sebuah hadis. Dia tak setuju, dia ada hujah. Sebab apa? Dia nilai hujah ataupun kajian yang dibuat oleh Albani itu contohnya, dia kata tak kena dengan standard yang betul. Dia tidak bersetuju, dia ada hujah. Esok di akhirat kalau bertemu dengan Allah di mahsyar, Albani pun panggil, ya Allah, dia kata si fulan dia kritik aku tahu. Lepas Allah panggil si fulan tu, buat apa mu kritik? Aku ada hujah, ini hujah aku, tunjuk. Si ulama mengkritik ulama ni, dia ada hujah. Entah ni hak kutuk Albani ke kutuk siapa-siapalah ulama di dunia sekarang ni, entah ada ke hujahnya, bawa hujah. Kalau sekadar entah ikut ustaz tu cakap, ikut orang ni cakap, lalu sama-sama kutuk, tak padan, dia kata. Tak padan nak dapat muflis akhirat. Sebab kita kutuk tanpa tu. Jadi elok duduk diam-diam. Duduk diam-diam, melainkan kita ada hujah. Kenapa awak kritik? Sebab dia bawa benda salah dan ini hujah aja. Itu cara beradab lah. Jadi kita tak nak bincang tu pada peringkat para ulama,
Hak ni tak setuju dengan hak ni, dia ada hujah-hujah dia. Adapun kita-kita ni, orang biasa, saya orang biasa, orang awam, kita ambil manfaat. Sebab tak ada orang yang sempurna, jahat belaka, huduh belaka, tak ada. Ada hak molek belaka. Mesti ada kebaikan, mesti ada kelemahan. Lepas tu dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Allah Ta'ala beri ciri-ciri ulul albab. Maksud ulul albab ni orang bijak. Allah kata fabashshir ibad, beri khabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa tu? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Orang hak dengar cakap-cakap, lepas tu dia ikut yang terbaik. Walaupun dia dengar daripada orang hak dia tak suka. Walaupun dia dengar daripada orang-orang dia suka. Lepas tu Allah kata ulaikal ladzina hadahumullah. Orang hak lagu ni adalah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang yang ulul albab, ada nilai ataupun kita kata mempunyai kebijaksanaan intelek. Maksud intelek orang bijak ni, apa disandarkan disebut oleh Al-Quran, ambil yang baik, tolak yang buruk. Jangan pula kita terlalu taksub bila hak bercakap tu tokoh hak kita suka, 10 dia cakap, daripada 10 5 tak betul, kita telan belaka sebab kita puja dia. Tak boleh, tak betul. Ataupun hak bercakap tu tokoh hak kita tak suka, 10 dia cakap, 10 betul, kita tolak semua sebab kita tak suka dia. Itu bukan satu, apa kita kata, satu sikap yang baik dah. Okey, balik kepada hadis kita ni. Okey, hadis ni kadang-kadang kita tengok macam pelik. Allah setakat tebang pokok bidara, takkan sampai kena sembam, kena humban, kena dalam neraka, siram dengan air panas. Lepas tu tuan-tuan, kita belajar hadis ni, baca matan hadis tu satu lagi memahami hadis tu satu benda lain. Lepas tu kita baca, kita kata ini hadis. Lepas tu ada pula satu lagi dipanggil fiqhul hadis. Fiqhul hadis maksud pengajaran sebelah hadis. Kenapa Nabi sebut lagu ni? Apa cerita dia? Dan untuk memahami makna hadis tu, kita tak boleh sekadar baca matan hadis. Sebab tu para ulama macam Sahih Bukhari, hadis tu sahih, tetapi untuk memahami dia perlu juga kepada kefahaman yang sahih. Dan untuk mendapat kefahaman yang sahih sebelah hadis itu, dia mesti merujuk kepada huraian pakar. Sebab tu kalau kita tengok hadis ada Fathul Bari. Ini siapa? Huraian kepada hadis Sahih Bukhari, ataupun syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, ataupun Tuhfatul Ahwadhi, syarah huraian kepada Sunan Tirmizi. Banyak. Dan ini memastikan kita tak salah faham hadis. Macam saya sendiri pun, kalau saya nak menulis, saya nak mengajar, saya baca satu hadis, saya keliru, saya tak berani nak tulis, saya tak berani nak hurai, sehingga saya baca dulu huraian dia. Bila kita baca huraian dia, baru kita nampak rupanya hak Nabi sebut ni ada sudut-sudut lain. Okey, contoh hadis ni, takkanlah sekadar tebang pokok kena sembam dalam neraka. Jadi oleh kerana itu dia kata, huraian mengenai tebang pokok bidara ni, ulama berbeza pandangan berhubungan hadis ni. Ada 3 pandangan. Perhati Yang pertama, larangan ini terpakai untuk pokok bidara yang tumbuh di tanah Arab. Kat mana? Di laluan kafilah Arab di kawasan padang pasir. Ini cerita dulu. Cerita dulu bila dia tak ada jalan macam sekarang. Lalu orang pergi, kafilah ni dia merantau pergi ke sana kemari untuk urusan mereka di padang pasir. Kadang-kadang mereka perlu berehat, dan bila mereka perlu berehat, mesti nak cari tempat teduh. Tiba-tiba ada tempat teduh, dan biasa pokok hak dikatakan tubuh mudah di padang pasir ni, antara contoh pokok bidara. Tiba-tiba pokok tu eloklah duduk situ, kita kata menjadi tempat orang berteduh, musafir jauh-jauh berhenti situ untuk berehat ke solat ke semua sekali. Kita pergi tebang tanpa sebab musabab. Oleh kerana tindakan kita itu menyebabkan dia ni dihumban, disembam, masuk ke dalam neraka, disiram atas kepala dia dengan cairan panas di neraka. Itu huraian pertama. Pendapat yang kedua, dia kata hadis larangan ini sudah terbatal hukumnya, boleh dah tebang. Ini pandangan kedua. Dia kata larangan tersebut mungkin telah dimansuhkan. Dimansuh maksud dibatalkan, sehingga hukumnya tidak lagi berlaku. Ini pendapat siapa? Dia kata Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ni dia bukan cakap saja, dia bersandarkan riwayat daripada seorang tabi'in, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni siapa? Urwah bin Zubair anak kepada Zubair Al-Awwam, dan dia ni anak saudara kepada Aisyah. Kalau perhati jalur periwayatan hadis, Urwah bin Zubair ni biasanya dia banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Dia ni siapa perawi hadis yang menyebut bahawa dia tebang pokok bidara. Si fulan tadi tu, Urwah bin Zubair. Kalau kita kata tebang pokok bidara ni tak boleh, tapi kenapa dia tebang pokok bidara tu? Itu adalah sebuah riwayat sebut lagu tu. Jadi sebahagian ulama mengatakan, rupanya larangan ini
sudah dimansuhkan. Sebab ada petunjuk lain, seorang tabi'in yang ambil maklumat, belajar ilmu daripada sahabat, tebang pokok. Itu pandangan yang kedua. Lepas tu pandangan yang ketiga, kata tak boleh tebang ni, dia kata khusus, dia kata terhad, mungkin terhad hanya untuk pokok bidara di tanah haram, Mekah, Madinah sahaja. Maksudnya pokok bidara di luar tanah haram boleh ditebang jika ada keperluan. Ini pendapat Imam As-Suyuti, ya. Dia kata Imam As-Suyuti, dan disokong juga oleh riwayat lain. Dia tambah riwayat, dia kata kata haram tu kata min sidril haram, daripada pokok bidara di tanah haram. Ini pandangan yang ketiga. Okey, itu kita kata perbincangan dari segi makna hadis. Tetapi apa yang penting, ni intisari perlu diambil. Jadi kita kata tak boleh tebang pokok bidara, nanti dihumban ke neraka. Tapi hadis tu kenapa bukan sebarang pokok bidara? Pokok bidara mungkin ada manfaat kepada orang yang musafir nak berteduh. Kita tebang, kita menyebabkan orang susah. Ataupun pandangan kedua, hukum ini sudah dinasahkan. Pandangan ketiga, tanah haram kata pokok bidara di tanah haram. Jadi soalan sekarang ni, boleh ke tidak hadis ini kita kembangkan kepada skop yang lebih luas. Ini topik ataupun intisari hadis ini dibawa oleh pengarang buku ni. Hak tu dibawa. Dia kata intisari sebenarnya hadis ni nak menunjukkan betapa Islam mementingkan pelestarian alam sekitar. Maksud kita ni tak boleh sewenang-wenang pergi tebang pokok tanpa sebab yang musabah. Lainlah kalau pokok tu tumbuh di situ, dia mengancam keselamatan. Mungkin dahan dia dah patah, repuk, jatuh kena pokok, dah jatuh pernah memudaratkan orang, tumbang dan sebagainya. Berdasarkan kajian orang hak mahir tengok tak boleh, pokok ni perlu ditebang. Hak tu tak jadi masalah. Tapi kalau tebang sesaja, dia boleh kita kata menghilangkan manfaat. Paling tidak kita kata bila kita tebang pokok tu, tak semestinya pokok bidara saja, mana-mana pokok yang mungkin boleh menyebabkan hilang tempat orang berteduh dan sebagainya, hak tu perlu dinilai kembali. Lepas tu buku ni berikutnya, muka surat yang ke berapa ni? Muka surat 151. Ni Datuk Seri Zaini Ujang masuk konten dia. Dia sebut mengenai pokok bidara. Dia kata nama saintifiknya Ziziphus. Ni bla-bla, saya pun tak nak tu lah. Dan dia kata pokok ni biasanya mudah tumbuh di kawasan beriklim panas kering macam Mekah, Madinah dan sebagainya. Tak apa, ni kita tak ulas. Kita nak ulas intisari hadis ni. Okey. Selain itu, ada juga soalan orang mungkin tanya, banyak-banyak pokok, kenapa tak sebut pokok, kenapa disebut secara khusus pokok bidara? Sebenarnya kalau ikut Al-Quran, dalam Al-Quran hak disebut secara khusus tak banyak. Ada beberapa jenis pokok sahaja. Macam anggur, kurma tu biasalah, rumman, delima. Tapi sidr tu masuk bidara tu disebut secara spesifik 2 kali dalam Al-Quran. Nak cerita pokok sidr atau pokok bidara ni ada keistimewaan tersendiri sehingga Allah Ta'ala sebut. Okey, satu disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Allah kata fi sidrim makhdud, dan mereka ahli syurga, golongan kanan berada dalam syurga. Kat mana? Fi sidrin, dia kata dalam naungan pokok bidara makhdud, yang dikata tidak berduri. Sebab pokok bidara biasa di dunia ni berduri, jadi nak pegang dia, kena ambil buah dia agak susah sedikit. Tetapi dalam syurga pokok bidara ni ada tapi tidak berduri, dan rendang dia cantik, dia tu buah dia tu boleh diambil manfaat oleh ahli syurga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita pasal pokok bidara ni Allah Ta'ala cerita mengenai kesuburan Empire Sabak. Empire Sabak pernah subur. Empire Sabak, empire yang berada di Yaman. Dan empire ni pernah maju dahulu kerana dia berjaya menguruskan, kita kata, empangan air tu, empangan ma'rab dengan cara yang betul. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, selepas mereka kufur kepada Allah, empangan tu pecah, Allah Ta'ala ganti kebun mereka tu dengan kebun lain. Allah kata dalam surah Sabak, Allah kata apa? Fa'aradu, mereka berpaling engkar. Lepas tu fa'arsalna alaihim saylal arim, lalu kami hantar kepada mereka saylal arim, banjir yang membinasakan. Lepas tu wabaddalnahum, dan kami gantikan mereka bijannatayhim, kami gantikan 2 kebun hak subur tadi tu, bijannatayhim jannatay dhawatay ukulin khamtin, dengan 2 kebun lain hak pokok-pokoknya pahit. Lepas tu wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dan adalah
pokok hak jarang berbuah adalah sedikit pokok-pokok bidara. Maksud dalam Quran sebut 2 kali. Bahkan kalau tengok lagi, ada sekali lagi Allah Ta'ala sebut pokok bidara ni, pokok bidara yang wujud di langit. Kita duk mengaji, kita mengaji akidah. Kita kata di langit ada, kata tempat tertinggi di langit dia panggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni sidr tu bidara. Al-Muntaha yang terakhir. Dekat itulah ada terletaknya Jannatul Ma'wa, syurga. Itu disebut dalam surah An-Najm. Maksud bidara ni pun ada di atas. Lepas tu kalau kita bincang lebih mendalam lagi mengenai bidara ni, bidara digunakan untuk mandi jenazah. Lepas tu bidara juga dikatakan berdasarkan pengalaman para perawat antara jenis daun-daun pokok yang ditakuti oleh jin ataupun setan. Allahu'alam sebab apa? Adalah yang cuba qiyas. Kenapa banyak-banyak daun pokok bidara ni dia macam agak mujarab. Contoh ada berlaku, saya baca kisah ada orang tu buat demonstrasi. Buat demonstrasi kebal. Dia buat alat upacara dia pun berjalan atas api. Kaki dia tak luka. Lepas ada seorang kita kata ulama lah. Panggil dia senyap-senyap, letak daun bidara kat badan dia. Lepas tu dia cuba lalu lagi sekali dekat api tu. Menjerit, kaki dia luka atau bakar. Sebab apa dia katakan jin setan ni dia macam alergi, dia takut, rasa tak sedap bila ada dekat pokok bidara. Jadi ini berdasarkan pengalaman lah. Nak bagi penjelasan secara saintifik Allahu'alam. Tapi ada saya pernah tanya lah, kenapa pokok bidara? Dia kata mungkin kerana pokok bidara ni Allah Ta'ala sebut secara spesifik dalam syurga. Surah Al-Waqi'ah tadi tu. Fi sidrim makhdud. Jadi setan ni pula makhluk terlaknat hak tak boleh masuk syurga. Bila bertemu dengan jenis-jenis pokok-pokok hak disebut secara spesifik wujud dalam syurga, dia jadi alergi, dia jadi takut, dia jadi tak mau, dia lari. Lepas tu bila selit dekat badan hak kata buat demonstrasi tadi tu, yang dapat bantuan jin setan lari. Lalu dia tidak lagi kebal seperti biasa. Okey, habis. Kemudian dia balik kepada isu hadis ni, Nabi kata larang tebang. Larang tebang ataupun potong. Jadi perbincangan berikutnya yang cuba dibangkitkan oleh pengarang kitab ni, dia kata bila dah Nabi larang, kalau kita tebang juga adakah berdosa? Adakah berdosa? Jadi secara tak langsung katanya pengarang buku ni, kitab ni, dia kata kalau kita nak supaya hadis Nabi itu lebih bererti, lebih kita kata orang faham dan nampak terselah keindahan Islam, kita tak dapat tidak mesti luaskan skop larangan ini. Bukan hanya pokok bidara dan juga bukan hanya kita kata tebang di padang pasir. Dia perlu diluaskan. Nabi seolah-olah nak pesan jangan sewenang-wenangnya menebang pokok tanpa sebab ataupun alasan munasabah. Ataupun kalau kita ingat lagi bila kita mula baca buku ni, antara ditekankan oleh kedua-dua pengarang buku ni, dia kata mengenai mizan. Mizan ni neraca keseimbangan alam ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Allah kata apa? Wa aqimul wazna macam mana? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan dia kata aqimul wazna, tegakkan timbangan itu bil qisti dengan keadilan, wa la tukhsirul mizan, jangan sekali-kali kamu rosakkan mizan, neraca keseimbangan. Dan neraca keseimbangan ini kita kata pada timbangan biasa pun ya, pada tubuh kita pun ada neraca keseimbangan. Contoh gula tak boleh lebih daripada 5 kadar dia kalau tak kencing manis. Darah tinggi tak boleh 120 80, tak boleh lebih ataupun tak boleh kurang. Itu kata mizan. Dan kita hidup di dunia pun kena ada mizan ni, jangan buat kerja ikut sedap. Contoh kita tak ada duit, patut ayah kita adalah tinggal tanah sikit, tanah tu agak luas, patut ada pokok balak semua sekali. Sebab kita tamak sangat nak kekayaan yang segera, kita tebang habis pokok balak tu, habis licin hutan tu, dan kita tidak menguruskan kawasan nak kita tebang tu, biarlah gitu habis. Kita dapatlah pokok-pokok itu tapi stok oksigen kurang. Lepas tu kita kata haiwan nak menetap di situ, dan banyak lagi manfaat-manfaat lain hilang kerana kita kata kerakusan kita. Sebab tu apa saja yang berlaku, dia kata kena mesti diukur dengan mizan, neraca keadilan. Dan sebab apa kalau kita tak jaga benda tu, dia boleh menyebabkan kemusnahan-kemusnahan lain. Lepas tu dia kata dalam konteks lain, larangan menebang pokok bidara boleh diperluaskan kepada penebangan hutan, penghapusan hutan bakau, pemusnahan alam sekitar, dan pelbagai lagi kegiatan yang boleh menjejaskan ekosistem. Okey, tebang pokok bidara yang menjejaskan kemudahan sebagai tempat betul di depan pasir yang panas, hukumnya berdosa.
dan diancam dengan hukuman dalam neraka berdasarkan hadis ini. Dia kata, maka apalagi tindakan serta perbuatan memusnahkan kelestarian alam sekitar yang lebih besar manfaat kepada umum, termasuk menghasilkan makanan, mendapatkan sumber sara hidup dan membangunkan kehidupan manusia sejagat. Maksud pokok ni kena jaga. Nak tebang boleh, tapi kena ada kadar dia lah. Lepas tu bila cerita, dia kata tebang pokok berlaku secara berluasa, dia boleh membawa kepada pencemaran alam sekitar. Dan interesting dia bawa ada 3 ni. Ni 3 tahap. Dia kata 3 peringkat pencemaran alam sekitar yang mungkin boleh berlaku sebab kita tebang pokok. Dia kata 3 peringkat tu, peringkat pertama dia kata pencemaran peringkat tempatan. Hak boleh kacau kehidupan. Contoh orang tempatan buang sampah dalam sungai. Sungai pun tercemar. Sungai tu kita kata pun menjadi supply, water supply untuk orang tempatan. Jadi bila sungai tu tercemar, habis orang kawasan ni terjejas. Itu yang pertama. Itu dia kata pada skala kecil tempatan. Tapi kalau tak dikawal, dia akan merebak. Okey, ni panduan oleh Datuk Zaini ni. Dia kata yang kedua, pencemaran yang melibatkan proses jangka masa panjang. Jadi contoh orang kotori sungai, orang buang toksik, tak dijaga, kata dalam jangka masa panjang tu, kalau hak tadi tu mungkin kita kata lepas dia buat sebulan 2 bulan akan nampak kesan. Bila kawan lepas mata buat lagi, lalu jangka masa panjang itu mungkin berlaku selepas bertahun. Bahaya dia tu. Lepas tu dia bagi contoh tuan-tuan. Pernah berlaku dalam sejarah Jepun. Ini berlaku dalam lingkungan tahun 1932 sehingga 1968. Muncul sejenis penyakit pelik, penyakit misteri. Nama penyakit itu dia panggil Minamata syndrome. Dan kenapa dia nama Minamata ni? Sebab dia kata kes pencemaran merkuri, logam berat, oleh industri. Dia sebab apa? Kawasan dekat Teluk Minamata tu, Laut Shiranui di Jepun tu, dia ada kilang hak melepaskan merkuri tu secara tak terkawal ke dalam sumber air. Lepas tu air itu pun mengalir pergi ke laut. Lepas tu penduduk dekat Teluk Minamata ni nelayan-nelayan. Biasa dia ambil dia tangkap ikan, dia makan, lepas tu dia jual semua sekali. Tak lama lepas tu, dalam lingkungan 30 tahun benda tu berlaku. Lepas 30 tahun tu ataupun sekitar tu, penduduk di kawasan Teluk Minamata tu dapat sakit misteri. Sakit kata sindrom saraf berbahaya sampai bawa pada kematian, kecacatan. Sehingga penyakit ni menyebabkan kerosakan ni sampai 2 generasi. Generasi anak, generasi cucu. Kemudian kalau baca kisah tu lagi, tahun 68 tu akhirnya bila orang buat kajian semua sekali, kilang tu diarahkan tutup, lepas tu ada minta ganti rugi. Ini kata contoh pencemaran peringkat kedua, jangka masa panjang. Lepas tu kalau tak dikawal lagi, apa jadi? Dia akan membawa kepada pencemaran peringkat ketiga, hak lagi besar, lagi serius, itu pencemaran global. Sehingga dia kata macam-macam lah. Lepas puluhan tahun menyebabkan rosak lapisan ozon semakin nipis dan sebagainya. Cuma tuan-tuan kalau kita dengar ceramah-ceramah mengenai alam sekitar ni, manusia ni kalau dengan alam dia semakin baik. Dia gini, dulu kita primitif. Lepas tu bila jumpa berbagai teknologi, excited manusia ni. Guna segala benda di alam ni menyebabkan alam ni rosak. Lepas tu sampai satu tahap tepu dengan kerosakan itu, kena impact dia kepada manusia. Manusia pun insaf. Manusia pun fikir cara nak baiki kerosakan. Jadi saya pernah dengar satu lecture, orang buat kajian, dia kata mula daripada tahun 2010 ataupun 2015 ke atas, dia kata penduduk bumi ni dah lebih baik akhlak perangai dia dengan alam sekitar, sebab mereka dah merasa impact kerosakan alam kerana peninggalan generasi lampau. Lalu bila masuk kepada generasi ni, mereka dah fikir dah cara macam mana supaya bumi ni kembali pulih. Macam-macam dia buat. Antara contoh satunya penipisan lapisan ozon. Orang perasan alam semakin panas dan sebagainya. Lalu ni disebut masyarakat dunia telah, ataupun saintis semua sekali, negara-negara buat protokol Montreal, ditandatangani sebanyak oleh 197 negara. Ini pada tahun 1987. Lepas tu dilaksanakan 2 tahun kemudian.
Dia kata apa? Mereka kata di mana penggunaan bahan-bahan pemusnah ozon. Disebutlah berapa semua tu telah diharamkan hampir ke seluruh dunia. Jadi pemusnahan lapis ozon ini dia buat jangkaan, dia kata apa? Dia kata dia kata kesan pengharaman tersebut tu tak boleh jual dah apa-apa biasa-biasa tu. Dia kata proses penghakisan ozon berjaya dihentikan dan lapisan ozon khususnya di kutub dijangka kembali kepada tahap masa tahun 1980. Bila tu? Menjelang 2050. Maksud 30 tahun ke depan. Lepas tu jangan terkejut tuan-tuan. Penggunaan bahan api fosil, kita pakai petroleum, misi minyak, semua diesel itu apa bahan api fosil. Hak setengah negara tu ikut. Dia kemudian ada satu lagi dipanggil SDG. SDG ni Sustainable Development Goals. Jadi negara-negara dunia ni inisiatif oleh United Nations ataupun PBB. Mereka dah serius nak buat benda ni sehingga setengah negara by tahun 2000 bila bukan dekat dah ni, mereka tak akan pakai lagi dah kereta-kereta pakai ni. Lepas tu kita tengok pun sekarang ni China ke mana-mana negara dah mula beralih nak guna kita kata kereta yang berasaskan tenaga elektrik, bukan lagi bahan api fosil. Kenapa itu? Kita kata kesedaran masyarakat manusia secara global. Sebab apa dia kata kemusnahan alam hak kita buat sebelum ni cukup-cukup dah tu. Kita nak hidup lama lagi, nak jaga alam ini supaya tak rosak untuk anak cucu, kita kena buat sesuatu. Lalu lahirlah inisiatif-inisiatif sebegini. Okey, lepas tu perjanjian Montreal ni dikatakan, dia kata perjanjian ni dia kata Kofi Annan bekas itu PBB, dia kata apa? Dia kata protokol Montreal adalah satu perjanjian antarabangsa paling berjaya setakat ni. Maksud boleh hentikan hak tu, kemusnahan tu. Lepas tu ada banyak lagi protokol, Kyoto lah, semua sekali tak berjaya seperti apa yang pernah berlaku sebelum ni. Lepas tu akhirnya dia adalah kita kata lepas satu inisiatif dan antara hak terkini, ni saya nak sebut ni dipanggil SDG. SDG ni tuan-tuan, sebelum rektor baru UOA masuk UOA, kita tak tahu apa dia SDG. Walaupun setengah institusi di Malaysia dah ambil benda tu. Tapi rektor UOA ni boleh dikatakan sebagai saintis lah. Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Hak menarik Tan Sri rektor UOA sekarang ni, ayah dia tu Abdul Razak, Cikgu Razak. Cikgu Razak ni otai Jepun. Masa tahun 1945 bila Jepun ke US buang letupkan atau campak bom atom dekat Hiroshima Nagasaki, ayah dia Cikgu Razak duduk di Hiroshima dan survive, selamat. Lepas tu ada novel, kalau baca novel tu tajuk dia Ashes of Hiroshima ataupun Debu Hiroshima, keluaran DBP. Baca cerita tu, dia cerita kisah pengalaman dia, menarik lah. Lepas tu Tan Sri Zul ni dia antara kelebihan Tan Sri Zul rektor UOA sekarang ni, dia ni pakar pemulih. Kalau mana-mana institusi macam kata down sikit ke ada problem, biasanya kerajaan ambil dia masuk situ, dia berjaya pulihkan, dapat sudut baru. Jadi UOA sebelum ni kita ada visi kita lah, Islamization, Triple ICT semua sekali tu. Lepas tu bila Tan Sri Zul masuk, dia perkenalkan SDG. SDG ni kepada matlamat pembangunan mampan. Dia kata benda ni buat tahun 2015. Sebelum tahun 2015 dia buat dah. Dia panggil MDG, Millennium Development Goals. MDG ni sebab bila alam ni makin teruk, makin musnah ni kerana tangan-tangan manusia dan sebagainya, United Nations ataupun kata negara-negara seluruh dunia dengan panduan ataupun dengan pandangan saintis-saintis dia tengok kita kena buat sesuatu, kita kena hentikan kerosakan yang sedia ada. Mula-mula dia pun buat MDG, Millennium Development Goal. Dia adalah matlamat dia, tak salah dalam 10, kita target 10. Lepas tu bila habis tempoh MDG tu ada beberapa tahun pelaksanaan dia, habis tahun 2015 dia masuk fasa berikutnya, dia pergi lebih mendalam. Berapa dia ada? 17 dia kata goals ataupun matlamat dia. Dia pun panggil SDG, Sustainable Development Goals. Dan SDG ni diterima oleh seluruh dunia, seluruh negara-negara maju terima, dan mereka cuba untuk patuh kepada 17 goals ataupun matlamat yang dibuat oleh kita kata United Nations. Apa antara 17 ni? Nombor 2 contohnya, nombor 2 dia kata kecil sangat tak nampak. Ada satu matlamat zero hunger. Contoh nombor 1 no poverty. Jadi negara-negara ni yang kena fikir macam mana cara nak kurangkan kemiskinan.
Yang kedua, kecil nak tak nampak ni. Ada satu lagi dia kata climate action. Climate action ni nak kawal cuaca atau kepanasan global. Dia buat macam-macam inisiatif. Lagi life underwater, tu jaga air, jaga sungai. Dan benda ni kalau perhati betul-betul sangat Islami. Cuma apabila diperkenalkan oleh United Nations, mungkin ada prejudice kita. Ada lagi contoh dia kata gender equality. Ni pun orang persoal ni. Ada apa, jenis suka persoal dia akan soal. Lepas tu clean water ni 17. Dia kata United Nations dia target mula tahun 2015 digerakkan inisiatif ni, seluruh negara-negara di seluruh dunia kena ambil, lepas tu cuba masukkan benda dalam polisi negara mereka. By 2030 dia kata bumi ni akan lebih selamat, lebih sihat untuk didiami. Ni kata ni idea tu. Cuma di UAE ni tuan saya just kongsi lah. Rektor kita ni Tan Sri Zon, dia tengok pada SDG ni ada kekurangan dari segi spirituality, maksudnya kerohanian. Orang mungkin duk sibuk hal lain-lain tapi tak masukkan elemen spirituality. Contoh kita nak kurangkan kelaparan ataupun nak jaga alam sekitar, tapi tak ada aspek spirituality. Maksudnya semua agama kita boleh guna nilai spirituality dalam semua agama supaya lebih kukuhkan benda ni. Jadi Tan Sri Zon dia buat satu task force. Saya seorang lah, saya menempel dijemput masuk juga dalam tu, buat task force, special task force untuk fikir tambah SDG yang ke-18, spirituality. Dan kalau boleh biar nampak benda tu bawah kerangka Islam. Dan antara benda yang dibincang nak bawa apa? Ni semua ni 17 guns ni terletak pada ayat dan surah Al-Anbiya. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan tuan-tuan baca buku ni hadis 40 ni cerita macam Nabi kata jangan tebang pokok, jangan kencing merata, jangan ni. Nabi suruh jaga alam sekitar. Semakin terselah nampak betul lah Nabi ni rahmatan lil alamin. Itu antara kita perkembangan terkini kalau saya nak kaitkan dengan apa di UAE ni dah. Kita isyak pukul apa? Berapa minit? Okey, saya habiskan sikit lagi. Okey. Kesimpulan dia kata kemusnahan hak berlaku ni kerana manusia lah. Okey, tutup kita baca kesimpulan hadis yang ke-11. Buku ni bagus dia. Lepas dia cerita panjang lebar, ada page dia akan buat kesimpulan hadis tadi. Jadi kalau siapa nak cepat, dia baca bahagian kesimpulan. Lepas tu buku ni tebal, dia ada versi kedua. Versi kedua tu saya tengok mula-mula, saya beli online, nipis harga dalam RM25. Lepas tu bila beli hak tu, baru tahu ada hak tebal ni 120. 120 ni dapat Datuk Seri Zaini Ujang bagi, kita bergandung untuk mengajar lah. Cuma versi pendek tu dia sebut hadis, dia buat kesimpulan terus. Dan di akhir setiap bab ni dia cerita kesimpulan. Okey, kita baca kesimpulan. Dia ada 8 kesimpulan. Dia kata kesimpulan hadis 11 ni. Dia kata hadis ini satu, dia kata antara penegasan betapa Islam pentingkan jaga alam sekitar, tak bagi tebang pokok. Yang kedua, dia kata menebang pokok ada menjadi kemudahan orang ramai tanpa tujuan jelas, khianat, berdosa. Yang ketiga, dia kata larangan tebang pokok bidara ni, dia kata boleh diperluaskan kepada aspek lain. Tebang hutan, hapus hutan bakau, alam pemusnahan alam sekitar boleh merosakkan keseimbangan. Yang keempat, dia kata pencemaran alam sekitar ni ada 3. Kita sebut tadi peringkat, dia kata peringkat tempatan, ataupun dia kata acute, kronik dan juga global. Lepas tu acute lah. Kronik ni bila makan masa jangka masa panjang, dan juga global tu bila dah musnah. Okey, kemudian 6, dia kata SDG Sustainable Development Goals mempunyai 17 matlamat yang merupakan gesaan tegas kepada negara seluruh dunia untuk segera bertindak sebagai pasukan sejagat bagi membasmi kemiskinan dan penindasan lain yang perlu diselesaikan sekaligus bersama pelbagai strategi nak tingkat kesihatan, pendidikan, kurangkan ketidakadilan, majukan ekonomi dan sebagainya. Pasuk, okey. Yang ketujuh,
Dia kata terdapat 10 risiko utama di dunia hari ini. Dan 6 daripada risiko tu, 6 per 10 tu berkait rapat dengan pemanasan global. Sebab apa? Tabang pokok, tak jaga benda-benda tu. Kemudian yang ke-8, dia kata kerosakan alam sekitar yang semakin berleluasa berpunca daripada perbuatan kita manusia. Baik dengan tebang pokok bidara yang meneduh ataupun memudah masyarakat sehinggalah kepada penggunaan bahan api fosil yang keterlaluan. Bahan api fosil itu dia minyak petroleum tu dah. Dan semua ini menyalahi maqasid syariah. Itulah tuan-tuan, saya baca tadi 2 hadis, tapi satu hadis ni pun dah panjang dah perbincangan dia, dan ni pun banyak saya skip. Sebab apa? Terlalu teknikal lah. Ini perlu kepada kepakaran dalam bidang dia, dan kepakaran tu satu, kena ada pula kepakaran kedua untuk simplify benda ni nak sampai kepada audience. Dan saya mengaku saya tak mampulah sebab ni bukan bidang saya. Saya fokus saya ni lebih kepada hadis tu sendiri. Jadi tuan-tuan, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan, kekurangan saya, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini beri kesedaran untuk kita lebih cakna kepada alam sekitar. Paling tidak, paling mudah, jangan buang sampah merata-rata. Sebab bila buang sampah merata-rata, satu, dia mengancam alam. Yang kedua, menyusahkan orang. Sebab apa saya geram sangat orang buang sampah ni? Saya nak keluar rumah sekali, tengok dalam garaj kereta, dalam garaj rumah tu ada air kotak. Saya pun tengok air kotak tu saya tak beli, panggil anak-anak. Siapa punya ni? Awak minum ke? Tak. Saya syak orang lalu dengan motor, campak masuk dalam rumah kita. Jadi ini perangai-perangai yang tidak berakhlak. Kena ingat, buang sampah dosa. Pahala dah tak berapa nak banyak, tambah pula dengan buang dosa. Dan buang sampah ni tuan-tuan, kata ini antara langkah awal yang melahirkan manusia yang tidak bertanggungjawab. Ubah. Lepas tu Luqman cerita keluar berjalan dengan wife dia. Keluar berjalan banyak sangat sampah. Okeylah, kita belilah penyepit tu. Keluarlah nak berjalan eksersis pagi. Keluar dalam berapa? Jarak tak sampai 1 kilometer berjalan, penuh dah plastik bag dia tu dan isteri dengan sampah. Face mask tak teman sekali. Lepas buat 2-3 kali dia pun termenung. Dia kata kita ni nak keluar berjalan, eksersis badan kita, bukan kita nak keluar kutip sampah. Dia jadi macam satu kerja baru pula. Sebab apa? Kerana di luar sana ada tak bertanggungjawab, buang sampah. Dia kata tak apa, ni bukan masalah aku dan sebagainya. Jadi kena buang. Orang Islam jangan buat lagu tu. Okey, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.